Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Laos, yang mana Malaysia menang 4-0 hasil jaringan hat-trick Safawi Rashid dan satu daripada Syahrul Saad. Boleh dikatakan Laos telah mengubah corak permainan mereka berbanding ketika menentang Vietnam, yang mana ketika menentang Vietnam mereka bermain secara bertahan dan juga dengan low defensive line ataupun boleh dikatakan low block untuk memastikan bahagian hadapan pasukan Vietnam tidak mampu menjaringkan gol lebih banyak. Tetapi pada perlawanan menentang Malaysia, Laos telah bermain dengan open dan bermain untuk menyerang balik pasukan Malaysia dan juga telah mengejutkan Malaysia di awal minit permainan dengan high pressing yang dilakukan. Akan tetapi Malaysia berjaya absorb ataupun menyerap tekanan tersebut untuk kontrol balik bahagian tengah dan juga mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menjaringkan gol. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Malaysia pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka adalah mengenai bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri, iaitu Safawi Rashid dan juga Arif Aiman, yang mana boleh saya katakan kedua-dua pemain ini adalah watak utama ataupun watak yang penting dalam kemenangan Malaysia pada perlawanan ini. Yang mana Safawi, apa yang saya suka mengenai beliau adalah dari segi penglibatan beliau melalui 3 gol, yang mana beliau pandai untuk menempatkan diri dalam kedudukan yang betul. Apa yang boleh saya katakan, positioning Safawi Rashid sebagai seorang wing lebih kepada seorang striker, yang mana beliau pandai untuk menempatkan diri untuk menerima umpanan dan dia juga pandai untuk menyudahkan umpanan-umpanan yang diberikan kepada beliau untuk beliau menjaringkan gol. Jadi boleh dikatakan aksi Safawi pada petang tadi adalah aksi beliau seperti mana tahun 2019, tetapi lebih kepada untuk menjadi seorang striker pada perlawanan ini. Manakala untuk Arif Aiman, apa yang boleh saya puji adalah bagaimana beliau berjaya untuk kawal bahagian kiri pada first half dan bahagian kanan di second half dengan sangat baik, dengan dribbling yang menarik, dengan ball control yang menarik, dengan keberanan yang beliau ada dan juga ketenangan yang beliau ada, dan yang paling penting beliau mempunyai vision dan juga passing accuracy yang tepat, dan beliau berjaya untuk assist 2 kepada Safawi Rashid, iaitu gol pertama dan juga gol kedua pasukan Malaysia. Jadi boleh katakan watak ataupun peranan kedua-dua pemain ini di bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri telah memberikan aksi yang penting dan juga aksi yang cemerlang untuk Malaysia menang 4-0 pada perlawanan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan kekuatan Malaysia adalah terletak di bahagian tengah, iaitu peranan Badrul Bachtiar pada perlawanan ini adalah sangat-sangat penting, yang mana Badrul Bachtiar ditugaskan untuk bermain sebagai deep lying playmaker, yang mana beliau adalah playmaker yang bermain terlalu deep, yang mana beliau bermain di bahagian tengah untuk membantu bahagian bertahan, dan dalam pada masa yang sama beliau akan menggunakan kekuatan ataupun kelebihan beliau dalam melakukan hantaran jauh ataupun long ball lah, yang mana kita boleh lihat beberapa kali Badrul Bachtiar berjaya melakukan hantaran dan meletakkan bola di belakang pertahanan Laos untuk mencari pemain-pemain seperti Lokman Hakim, Safawi Rashid dan Arif Aiman untuk menghasilkan beberapa percubaan yang menarik. Dan Bat juga mempunyai vision yang sangat menarik, yang mana beliau banyak melakukan true passing ke hadapan dengan true passing yang tepat lah boleh saya katakan. Tetapi sayang, percubaan ataupun passing yang dilakukan oleh Bat tu gagal disudahkan dengan sempurna oleh barisan hadapan kita. Kalau tidak, boleh dikatakan Bat boleh jadi king of assist dalam satu perlawanan sahaja. Tetapi apakan daya, barisan hadapan kita gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, walaupun tidak ada orang jaga, walaupun dalam kedudukan yang masih terbuka. Tetapi apa yang boleh saya katakan, peranan Badrul Bachtiar ketika bertahan sangat penting, dan ketika menyerang dengan menggunakan long ball dan juga true passing beliau dengan vision yang memang jelas dan juga memang terbaik telah membuktikan yang beliau berjaya untuk memainkan peranan deep lying playmaker dengan sangat baik pada perlawanan ini. Itu yang kedua yang boleh saya katakan. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan mengenai pasukan Malaysia adalah di bahagian fullback, iaitu Riza Ghazali di bahagian kanan, right back, yang mana pada perlawanan ini memang Riza Ghazali banyak involve dan juga memberi support kepada bahagian hadapan, yang mana beliau banyak melakukan larian-larian overlapping untuk membantu bahagian hadapan, dan beliau juga cepat untuk cover balik tempat beliau untuk melakukan pertahanan ketika Laos menyerang di bahagian kanan pasukan Malaysia.
Manakala untuk Syahmi Safari, beliau juga bermain dengan baik. Ada beberapa gerakan di bahagian hadapan dengan overlapping yang menarik, dan beliau juga berjaya untuk memastikan bahagian kiri pasukan Malaysia tidak berjaya untuk ditembusi oleh pemain-pemain lawan. Itu yang saya suka untuk pasukan Malaysia. Dan yang seterusnya, apa yang saya suka untuk pasukan Malaysia adalah mengenai Syarul Saad. Yang mana untuk perlawanan ini boleh saya katakan Syarul Saad mengajar Sharif Fikri dan Luqman Hakim bagaimana untuk Sharif Fikri, Luqman Hakim dan juga Di Paula bagaimana untuk menjadi seorang striker yang bagus. Yang mana Syarul Saad pada perlawanan ini telah menunjukkan bagaimana ingin membuat larian di belakang pertahanan, bagaimana ingin menunggu hantaran dibuat, dan bagaimana beliau jika bertemu ataupun dalam situasi one on one dengan goalkeeper, dan bagaimana beliau mampu untuk menyudahkan peluang tersebut. Itu yang Syarul Saad di bahagian pertahanan ajar untuk bahagian striker. Jadi Sharif Fikri, Luqman Hakim dan juga Di Paula boleh belajar dengan Syarul Saad bagaimana untuk memperbaiki kedudukan, positioning, larian on time dan juga finishing sebagai seorang striker pada game yang seterusnya. Dan yang terakhir, apa yang saya suka tentang pasukan Malaysia pada perlawanan ini adalah mengenai Luqman Hakim. Yang mana Luqman Hakim menunjukkan satu prestasi yang baik pada perlawanan ini. Beliau banyak membuat larian-larian yang laju, beliau ada pace, beliau mampu dribble. Dalam situasi one on one, beliau sangat cemerlang untuk tewaskan pemain pertahanan lawan, dan beliau juga banyak melakukan cutback dalam kotak penalti. Tetapi bagi saya, kemungkinan Luqman lebih sesuai diletakkan sebagai seorang pemain sayap daripada seorang pemain striker. Itu untuk apa yang saya suka. Kita masuk pula ke dalam kelemahan pasukan Malaysia. Kelemahan pasukan Malaysia dalam perlawanan ini adalah di bahagian hadapan lah. Yang mana kita boleh katakan Malaysia mempunyai banyak percubaan yang sepatutnya Malaysia gol, iaitu melalui Sharif Fikri dan Luqman Hakim. Tetapi sayang, sepatutnya Sharif Fikri pada perlawanan ini boleh dikatakan mampu untuk menjaringkan hat-trick selepas dimasukkan. Mungkin Malaysia boleh menang lebih pada 4-0, 7-0, 8-0. Tetapi percubaan ataupun finishing daripada Sharif Fikri perlu lagi diperbaiki untuk memastikan beliau mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Tetapi dari segi positioning, daripada segi run on time, daripada segi ball control, memang Sharif Fikri dah terbaik. Cumanya kena perbaiki dari segi finishing, yang mana banyak sangat percubaan pasukan Malaysia pada perlawanan ni gagal dimanfaatkan, walaupun palang ataupun penjaga gol ataupun pertahanan sudah tertewas. Jadi benda tu memang perlu diperbaiki. Yang kedua, Malaysia perlu perbaiki di bahagian pertahanan, yang mana saya boleh katakan Malaysia di bahagian pertahanan agak ball watching. Mereka tidak melakukan pressing dan mereka membiarkan Laos untuk masuk ke dalam kotak penalti ataupun kontrol bahagian tengah lah. Itu menyebabkan benda yang merisaukan. Sebab apa? Sebab kalau bertemu dengan pasukan Vietnam ataupun Indonesia, yang mana mereka ni adalah bermain dengan corak ball position, mereka boleh kontrol mid dengan baik, maka Malaysia mungkin tak boleh nak pegang bola dengan terlalu lama. Jadi Malaysia perlu lebih agresif, perlu lagi memberi tekanan yang tinggi supaya Malaysia boleh kawal ataupun rampas balik bola daripada pihak lawan dengan cepat, daripada hanya ball watching ataupun tunggu pemain lawan buat kesilapan. Itu yang kedua yang perlu Malaysia perbaiki. Dan yang ketiga, apa yang Malaysia perlu perbaiki adalah dari segi kreativiti di bahagian midfield, yang mana mereka perlu ketengahkan lagi kreativiti sebagai seorang attacking midfielder. Sebab kalau kita nak mengharapkan Badrul Bkhtiar bermain sebagai deep lying playmaker untuk buat long ball dan sebagainya, maka kita perlukan pemain-pemain wing yang laju. Tetapi sekiranya kita berjumpa dengan pasukan yang bermain dengan low block ataupun bermain dengan corak bertahan yang baik seperti Vietnam dan juga Indonesia, kemungkinan besar deep lying playmaker tu tak berapa nak menjadi. Jadi kita perlukan seorang kreatif attacking midfielder seperti Syafiq Ahmad untuk membantu bahagian serangan, supaya ada link up dengan bahagian tengah dan juga bahagian sayap, supaya Malaysia ada banyak choice ataupun banyak option lagi untuk melakukan serangan ke arah pihak lawan. Secara overallnya Malaysia bermain dengan baik, cumanya Malaysia perlu perbaiki daripada segi aspek yang saya katakan itulah, daripada segi finishing, daripada segi kreatif midfielder, mereka perlu link up dengan bahagian tengah dan juga winger dengan lebih baik, mereka perlu agresif dan juga pressing dengan lebih cepat untuk memastikan mereka boleh dapat balik ataupun rampas balik bola daripada pihak lawan. Untuk Laos pula,
pada perlawanan ni saya tak expect yang mereka akan bermain secara open. Tetapi apa yang boleh saya katakan, mereka berjaya mengejutkan saya daripada pandangan. Sebab apa? Sebab sebelum ni Laos bermain dengan bertahan, low block. Mereka tak terlalu open, mereka tak terlalu menyerang. Tetapi pada perlawanan ni mereka menunjukkan satu prestasi yang agak cemerlang bagi saya dengan barisan pemain yang muda, yang mana mereka melakukan high pressing kepada barisan tengah Malaysia, dan barisan tengah Malaysia pun tak boleh nak kontrol ataupun tak boleh nak pegang bola dengan lama di bahagian tengah apabila di pressing ataupun ditekan oleh pemain-pemain Laos. Jadi pujian harus diberikanlah. Cumanya mereka perlu lebih berhati-hatilah. Sekiranya mereka ingin bermain open, mereka perlu sedar ataupun awareness dalam padang tu perlu lebih tinggi untuk mereka faham ataupun nampak apa yang berada dalam padang, supaya mereka tak kena counter, supaya mereka tak lepas daripada segi marking ataupun tight marking seperti mana mereka lakukan ketika menentang Vietnam. Yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka punya pertahanan tidak marking dengan baik, mereka tak melakukan marking dengan baik, menyebabkan Safawi berjaya lepas dengan cemerlang. Arif Aiman berada dalam kedudukan yang kosong dan sebagainya, maka senanglah Malaysia untuk tembusi pertahanan mereka. Mungkin corak permainan Laos memang boleh ditakdirkan untuk bermain secara bertahan dahulu. Secara overallnya, kedua-dua pasukan Malaysia lebih baik daripada Laos. Cumanya Laos daripada segi high pressing mereka terbaiklah. Cumanya mereka tak ada contribution di bahagian serangan. Mereka tak boleh nak supply bola kepada Billy, dan Billy juga kurang dapat support daripada pemain-pemain yang lain. Boleh dikatakan macam kita letak Messi main dalam satu pasukan kampung lah. Susahlah Billy nak buat kerja. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.